Allahu 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 Allah. Untuk tunjuk, saya tanya satu soalan sebelum saya sambung lagi. Tuan-tuan dan puan-puan semua di sini, yakin tak bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin ke tidak? Saya tengok ada beratus, tapi jawapannya macam berpuluh. Tak apa. Saya tanya lagi. Kalau tak jawab, maksudnya dia kurang yakin. Kita kena panggil Jabatan Agama Islam Melaka untuk buat syahadah semula. Kita buat pengislaman beramai-ramai di Masjid Al-Wahab Permata Duyung, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, yakin tak bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak ada agama lain? Yakin ke tidak? Macam ni. Itu cara nak paksa. Kalau tak punya payah dia nak buka. Yakin? Masya Allah. Maksudnya kita yakin, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kawan kita yang belum Muslim, jiran kita yang belum Muslim, business partner yang kita belum Muslim, bos kita yang belum Muslim, dan jikalau setelah mereka tahu tentang Islam, mengikut cara mereka dan sebagainya, mereka mati dalam kekafiran, mereka akan pergi mana? Pergi mana? Masuk kubur dulu. Pergi neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak sedar berapa pentingnya kita yang ada hidayatul irsyad ini tunjukkan kepada mereka tentang Islam. Tunjuk je, bukan paksa. Tak boleh tarik, tak boleh paksa. La ikraha fidin. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 256. Tiada paksaan memeluk agama Islam. Tak ada paksaan. Saya bagi satu dua kisah insya-Allah. Kisah yang saya alami. Ada seorang gadis Itali, dia belajar di Kuala Lumpur, di University Malaya. Dia belajar di situ, dia bukan Islam. Dan kemudian suatu hari, dia datang ke pejabat kami. Pejabat kami ni dekat je dari segi bunyi, tapi jaraknya jauh. Pejabat kami di setapak. Bunyinya dekat. Ramai tertipu. Bertapak-tapak tak sampai. Jadi dia datang bersama dengan pensyarahnya. Dia datang bukan nak masuk Islam. Dia datang hanya nak tahu apakah kelas yang kami adakan untuk orang yang nak belajar agama Islam. Itu je. Tak apalah, wahal dia boleh tanya melalui phone je. Tapi dia datang, tak apa. Bila dia datang dan qadar Allah, saya free, saya jemput mereka masuk bilik dan kami berborak. Bila kami berborak, dari apa yang masa kami berborak tu, saya dapati dia ni dah macam Muslim dah. Tapi saya tak boleh buat andaian. Jadi saya tanya kepada dia. Dan perempuan Itali ni pula, dia pandai bahasa Mandarin. Tak apa, saya cakap dengan dia dalam English, kadang-kadang campur dengan Mandarin. Jadi saya tanya dia, nama dia Federica. Saya kata, Federica, saya terjemah dalam bahasa Melayu lah. Kan nanti saya cakap Mandarin tak faham pula. Saya cakap, Federica, saya nak tanya, you percaya satu Tuhan ke banyak Tuhan? Dia kata, I'm a Catholic. Dia dekat Itali kan, I'm a Catholic. Jadi saya memang percaya satu je Tuhan. Bukan tiga dalam satu, bukan satu dalam tiga. Dia kata, no. I don't believe in three in one, I don't believe in one in three. I believe only one. Just one. Saya kata, very good. Lalu saya tanya dia, and you sebagai Kristian, saya nak tanya juga, you percaya Jesus itu? Tuan-tuan dan puan-puan, ini kena faham sebab pernah timbul tahun lepas kontroversi. Sebab tu mungkin ada yang tengok t-shirt staff kami, apa ni Melayu pakai Muslim love Jesus ni, murtad ke apa? Itu uslub dakwah. Uslub dakwah. Bukan tak nak letak Isa. Sebab kalau letak Isa, orang Kristian tak faham. Bila kami letak Jesus, dia rasa ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Datang kepada persamaan. Mereka sebut Jesus, kita pun sebut Jesus, tapi merujuk kepada Isa alaihissalam. Sama. Jadi saya tanya kepada dia, so Federica, do you believe, kamu percaya Jesus is a son of God or messenger of God? Pertama tu dia jawab son of God. Bila dia jawab son of God, saya tak membantah.
Cuma mata saya buat macam ni. Saya buat macam ni je. Bila dia tengok perubahan mata saya, dia kata, no, sorry. Dia kata slip of tongue. I believe Jesus is a messenger of God. Saya kata, that's very good. Tapi belum lagi. Last, lalu saya tanya dekat dia, dan kamu dah kata dengan saya tadi, kamu dah ada mengkaji serba sedikit tentang Islam dan juga Nabi Muhammad SAW. Tapi depan dia saya tak cakap SAW. Depan dia saya cakap peace be upon him. Kenapa berbeza? Uslub dakwah. Tuan-tuan dan puan, dia tak pernah dengar SAW, dia akan rasa saya buat apa? Dia akan rasa saya sedang jampi dia dalam bahasa Arab. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kalau tuan-tuan dan puan yang tak faham bahasa Cina, tiba-tiba kawan kita cakap bahasa Cina, kita rasa dia macam mengata kita. Betul tak? Sebab itu dalam Islam, diharamkan apabila ada 3 orang, diharamkan 2 orang berbisik tanpa meminta kebenaran daripada orang yang satu lagi, iaitu bercakap dalam bahasa yang kita tak faham. Tak boleh. Jadi saya kata, now, you dah kaji tentang Nabi Muhammad, peace be upon him. Saya nak tanya you, do you believe, kamu percaya tak, dan kamu boleh terima tak, dia adalah Nabi yang terakhir dan tak ada Nabi lagi selepas itu? Kena very clear cut. Kenapa saya kena clear cut macam tu? Sebab pernah ada sukarelawan street dakwah kami, dia dah tanya soalan yang sama kepada orang bukan Islam. Percaya satu Tuhan? Percaya. Percaya Nabi Muhammad? Percaya. Lalu dia panggil saya, brother. Dia happy. Brother, Mamat tu, dia dah Islam. Sebab dia kata dia percaya Allah, dia percaya Nabi Muhammad. Okay, saya biasanya saya happy, tapi saya tak terus syahadah. Saya akan pergi tanya lagi. Okay, so you believe in one God and you believe in Prophet Muhammad? Yes. Okay, so do you believe in anything else? Lepas tu dia kata, yes, and I also believe there is other prophet after him. Tuan-tuan dan puan, ini kena verify. Sebab ada satu agama yang ada di Malaysia, iaitu Bahai. Mereka juga yang diwujudkan oleh Bahayullah, mereka juga percaya kepada Jesus. Mereka juga percaya kepada Nabi Muhammad. Tetapi mereka juga percaya kepada Bahayullah sebagai Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, tak silap saya, fatwa di Melaka ini juga mengatakan ajaran Qadiani dengan Ahmadiyah juga bukan Islam, kerana mereka mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi selepas Nabi Muhammad. Jadi dia kena clear cut kat situ, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan tak ada Nabi dan Rasul selepas dia. Kena clear cut. Kalau silap kita dah daftar masuk Islam, rupa-rupanya dia Qadiani. Jangan. Bila saya tanya macam tu, dia kata, ya, saya selepas baca tentang Nabi Muhammad ini, saya percaya dia mesti seorang Nabi. Sebab tak mungkin seorang penipu, tak mungkin seorang yang penyair, tak mungkin seorang ahli sihir akan menjalani kehidupan seperti dia. Jikalau dia mementingkan kehidupan dunia, nescaya dia boleh hidup dalam istana mewah. Tetapi dia, bayangkan, non-Muslim, dia kaji tentang Islam. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang dituduh penipu, dia tidur di atas pelepah kurma sehingga ada bekas di belakang badannya. Kita hari ini pun yang tak penipu pun tidur elok. Takkanlah dia nak penipu ni, dia tipu banyak duit, kemudian dia nak tidur di atas pelepah kurma. Doesn't make sense. Lalu saya kata dengan dia, sister, do you know that you have the belief that make you as a Muslim? Kamu tahu tak bahawa kepercayaan kamu ini sekarang sebenarnya telah menjadikan kepercayaan kamu itu seperti seorang Muslim? Jawapannya, yes, I know. Dia tahu. Bila dia tahu, saya tanya dia, jadi kalau kamu dah tahu kepercayaan kamu itu adalah seperti seorang Muslim, jadi apa yang menghalang kamu masuk Islam? Saya tanya, apa yang menghalang? Ada teknik kami mengajar orang macam mana teknik nak berkomunikasi dalam dakwah. Saya tanya dia, apa yang menghalang kamu masuk Islam? Jawapan dia, dia kata, samalah macam orang Islam yang tak nak beramal dengan Islam, hidayah belum sampai. No, seriously. Dia kata, okay, I haven't got the signs yet. I'm waiting for the guidance. I have not received the guidance yet. Tak apa,
Saya tak paksa orang masuk Islam. Tapi, tuan-tuan dan puan, selalu orang kata, think outside of the box. Berfikir di luar kotak, betul? Apa kita buat bila kita tak boleh buatkan orang itu berfikir di luar kotak? Kita give up? Bukan. Allah